Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sidang pendengar yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, pada pertemuan kali ini ingin saya kongsikan mengenai sifat ikhlas. Bila mana kita melakukan sesuatu amalan, maka satu perkara yang sangat penting yang perlu kita ambil berat adalah soal niat di hati. Sama ada niat kita itu ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, ataupun kita beramal disebabkan oleh sesuatu yang lain. Kerana pada orang yang melakukan amalan ada penyakit yang akan mengiringi amalan tersebut, iaitu antara penyakit yang akan mengiringi orang yang melakukan amalan ialah penyakit tidak ikhlas kerana Allah Ta'ala. Orang yang tidak beramal itu sudah tentu berpenyakit dengan penyakit malas. Tetapi orang yang beramal juga mempunyai penyakit, iaitu penyakitnya antaranya ialah tidak ikhlas kerana Allah Ta'ala. Mungkin dia beramal disebabkan dengan sesuatu yang lain. Maka pada kali ini kita nak membincangkan soal ikhlas. Bagaimana kita nak mendatangkan ikhlas dalam diri kita ketika mana kita melakukan amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuklah amalan yang sedang kita lakukan, iaitu amalan berpuasa di bulan Ramadan, dan juga dengan amalan-amalan ibadah yang lain yang kita lakukan sepanjang bulan Ramadan ini. Satu hadis Nabi SAW, hadis yang sangat masyhur, hadis sahih daripada riwayat Bukhari dan Muslim, menyatakan daripada Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, katanya, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Sesungguhnya setiap amalan berdasarkan kepada niat, dan sesungguhnya setiap orang mengikut apa yang akan diniatkan. Maka sesiapa yang berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan sesiapa yang hijrahnya kerana dunia, untuk dapatinya, untuk didapatinya, atau perempuan untuk dikahwininya, maka hijrahnya mengikut apa yang dia hijrah kepadanya. Sidang penonton, sidang pendengar yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, hadis ini menceritakan tentang kisah sahabat yang berhijrah ke Madinah mengikut Nabi SAW, tetapi hijrahnya itu bukanlah semata-mata kerana Allah dan Rasulnya. Bahkan hijrahnya itu disebabkan oleh seorang perempuan yang dicintainya, dan dia berhijrah ke Madinah mengikuti Rasulullah adalah untuk mengahwini perempuan tersebut. Maka berdasarkan kepada kisah ini, Allah Subhanahu wa taala, Nabi menegur apa yang berlaku, dan Nabi menyebutkan tadi bahawa apa yang diniatkan di hati maka dia akan dapat. Sebaliknya, dia tidak akan dapat apa-apa yang dikehendaki di akhirat. Maka daripada kisah ini jelas kepada kita bahawa niat itu memainkan peranan yang penting, dan niat itu mesti didasarkan kepada keikhlasan dalam hati. Ini yang kita nak bicarakan. Sidang penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, kita melihat beberapa dalil Al-Quran yang menyebutkan tentang pentingnya keikhlasan melakukan amalan itu semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya dijelaskan dalam surah Al-Bayyinah ayat yang kelima. Allah Ta'ala berfirman,
وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadah kepadanya, lagi tetap teguh di atas tauhid, dan supaya mereka mendirikan sembahyang serta memberikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang benar. Sidang pendengar sekalian, ayat tersebut menyebutkan bahawa kita ini hamba Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk mengikhlaskan segala ibadah, amal ibadah yang kita lakukan hanya semata-mata untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat yang lain dalam surah Al-An'am ayat yang ke-162, Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan ayat yang biasa kita bacakan dalam doa iftitah dalam salat kita, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya sembahyangku dan ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam. Ahli tafsir mengatakan bahawa itulah pengucapan tasbih tauhid yang mutlak. Pengucapan tasbih tauhid yang mutlak. Kerana apa? Kerana di situ adanya ciri-ciri ubudiyah, keabdian kita sebagai hamba Allah Ta'ala, patuhnya kita kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita menyatakan dalam iqrar setiap kali kita memulakan salat dalam doa iftitah, kita katakan bahawa salat aku, ibadah aku, termasuklah segala ibadah, termasuk puasa, hidup dan matiku hanyalah kerana Allah, Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Inilah yang dikatakan sebagai pernyataan ubudiyah kita sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ kalau kita benar-benar menghayati ikrar tadi, maka di situlah lahirnya ketulusan hati, keikhlasan hati kita melakukan ibadah semata-mata untuk mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat yang lain surah Al-Kahfi ayat yang ke-110, Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Sesiapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan sesiapa pun dalam ibadahnya selain daripada untuk Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar, sidang penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, bila mana kita melakukan ibadah, sudah pasti kita mengharapkan satu pahala dan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Taala sebutkan dalam ayat tadi ganjaran terbesar yang Allah Taala nak berikan kepada hamba-Nya yang melakukan amal ibadah, yang melakukan amal-amal saleh, adalah nikmat dapat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di syurga nanti. Tapi tidak cukup sekadar kita melakukan amal ibadah, tidak cukup dengan sekadar kita melakukan amal-amal saleh, maka kita dijanjikan dapat bertemu dengan Allah Ta'ala. Tetapi yang lebih penting, Allah Ta'ala nyatakan dalam ayat tersebut, وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Dan janganlah dia menyekutukan Allah dengan sesiapa pun dalam ibadahnya, melainkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah kita melakukan sesuatu amalan soleh itu dengan harapan yang lain, kerana sesuatu yang lain, kerana mengharapkan habuan dunia semata-mata, maka
sudah pasti dia akan dapat habuan dunia itu, tetapi dia tidak akan dapat habuan di akhirat kelak. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar, sidang penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, Imam An-Nawawi rahimahullah taala pernah menyebutkan bahawa tingkatan amalan seseorang itu ada 3 tingkat, dan tingkatan ini menentukan tahap keikhlasan kita beramal. Yang pertama sekali, kata Imam An-Nawawi, amalan yang dilakukan itu kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun kerana taqwa. Dia buat amalan itu sebab itu adalah perintah Allah. Maka kata Imam An-Nawawi, ibarat amalan itu amalan yang dilakukan oleh seorang hamba kerana takut kepada Allah, takut kepada kemurkaan Allah, takut kepada seksaan api neraka Allah Ta'ala, maka dilakukan amalan. Maka kata Imam An-Nawawi, itu adalah amalan seorang hamba. Tingkatan yang kedua, kata Imam An-Nawawi, ialah amalan yang dilakukan untuk mengharapkan syurga dan pahala. Dia beramal untuk mendapatkan syurga dan pahala. Maka kata Imam An-Nawawi, ini adalah amalan seorang saudagar, yang sudah pastinya seorang saudagar, seorang peniaga, bila buat sesuatu dia nakkan keuntungan dalam hidupnya. Dan tingkatan yang ketiga, Imam An-Nawawi sebut orang yang beramal kerana malu kepada Allah Subhanahu wa taala dan kerana mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang dikatakan amalan yang terbaik yang dilakukan oleh seorang hamba, membuktikan ada nilai ubudiyah, nilai kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kata Imam An-Nawawi, tingkatan 1, tingkatan 2 dan tingkatan 3 itu, tahap-tahap keamalan itu masih dikategorikan sebagai ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Namun tingkatan yang ketiga, iaitu amalan yang dilakukan hanya mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala, amalan yang dilakukan kerana malu di atas nikmat yang banyak diberikan oleh Allah taala, itu adalah tingkatan yang terbaik yang diharapkan oleh Allah taala kepada hamba-Nya. Sidang penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengingatkan kepada kita dalam satu hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, dan hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Hakim dan juga Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, rubba sa'imin laysa lahu hazzun min sawmihi ila al-ju' wal 'atash, wa rubba qa'imin laysa lahu hazzun min qiyamihi illa as-sahar wan nasab. Ada kalanya orang yang berpuasa tidak mendapat apa-apa daripada puasanya kecuali lapar dan haus, dan ada kalanya orang yang bangun malam dan tidak mendapat apa-apa daripada bangunnya kecuali tidak tidur semata-mata, yakni tidak mendapat pahala daripada amalannya. Hadis ini seolah-olah satu amaran kepada kita sidang penonton sekalian, bahawa ibadah puasa yang tidak diiringi dengan niat yang ikhlas, juga amalan qiyamul lail, di malam hari salat malam, tanpa diiringi dengan niat yang ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, semata-mata mengharapkan redha Allah taala, maka apa yang akan diperolehi oleh orang itu adalah hanya dahaga dan lapar daripada puasanya, dan penat dan letih mengantuk daripada solat malamnya. Itu satu amaran yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sidang penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, satu kisah yang menarik yang berlaku kepada Sayyidina Muawiyah. Sayyidina Muawiyah menangis
hingga tidak sedarkan diri apabila Sayyidina Muawiyah ini mendengar bacaan surah Hud ayat yang ke-15 dan juga yang ke-16. Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran ayat 14 dan 15 surah Hud, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirah illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Apabila Sayyidina Muawiyah mendengar ayat ini, Sayyidina Muawiyah pingsan, tidak sedarkan diri, menangis sehingga tidak sedarkan diri. Mengapa? Ayat ini menyebutkan tentang nilai keikhlasan dalam setiap amalan hamba. Allah Ta'ala sebut, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, nescaya kami berikan kepada mereka di dunia dengan kesempurnaan, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang yang tidak memperolehi apa-apa di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Maknanya, kalau kita beramal hanya mengharapkan dunia, Allah Ta'ala akan berikan, dan tidak akan Allah Ta'ala kurangi sedikit pun. Tetapi habuan kita di akhirat Allah Ta'ala akan lenyapkan, hilangkan. Allah Ta'ala takkan bagi habuan di akhirat kelak. Itu apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu Sayyidina Muawiyah merasakan dirinya sangat kerdil, sangat jauh dengan sudut ikhlas, maka dia menangis sehingga kan tidak sedarkan diri. Bagaimana dengan kita sidang penonton sekalian? Mudah-mudahan amalan yang kita lakukan, dan selepas kita mendengar apa yang dikongsikan pagi ini, kita terus tingkatkan amalan kita dengan penuh keikhlasan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan berikan ganjaran yang sebaiknya di sisinya, insya-Allah. Aqulu qouli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.